Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam tahun 6. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-15, Sirah Pembukaan Kota Mekah. Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah atau dikenali sebagai Fathu Mekah ialah peristiwa penting pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliah. Latar belakang pembukaan Kota Mekah. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui mereka. Ingat lagi tak murid-murid, kita telah belajar mengenai perjanjian Hudaibiyah. Mereka telah membantu sekutu mereka iaitu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya genjatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Khulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Peristiwa pembukaan Kota Mekah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Setibanya di Mahru Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Ingat lagi tak sifat wajib bagi Rasul iaitu fatanah. Rasulullah menggunakan kebijaksanaan dalam mengatur strategi. Setibanya di Zultuwa, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Ini adalah strategi yang kedua. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Dari Zultuwa, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Apabila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khairat ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya, ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, salah seorangnya ialah Abu Sufyan.
Apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah? Pertama ialah, jika kita lihat strategi yang diatur oleh Rasulullah, kita akan membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan ianya akan beroleh kejayaan. Yang kedua pula ialah kita mesti mencontohi akhlak baginda yang tawadhu' dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang ketiga pula ialah kita juga mesti menjadi seorang yang pemaaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah. Manakala yang keempat pula ialah mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan adalah sangat penting seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat ketika menghadapi ujian dan cabaran. Rumusannya, pembukaan Kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Syukran jazilan.